Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2, kamu akan belajar tajuk Amalan Hijau dalam Kehidupan. Kemahiran menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Kamu boleh bersedia dengan buku teks jilid 2 muka surat 37 dan buku aktiviti jilid 2 muka surat 40, 41 dan 42. Okey, sebelum kita baca teks, cikgu akan bacakan dulu soalan. Kenapa kita kena baca soalan dulu? Supaya kita lebih faham maklumat apa yang diperlukan untuk menjawab soalan tu bila kita baca teks. Okey, soalan yang pertama, apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Soalan nombor 2, mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Nombor 3, setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Soalan nombor 4, jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Okey, kita teruskan baca teks yang bertajuk Amalan Hijau dalam Kehidupan. Keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okey, dekat sini kita dah jawab soalan yang pertama. Soalan pertama, apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Okey, seperti biasa kita kena potong dulu kata tanya apakah. Tulis bermula dengan yang. Yang diamalkan oleh keluarga Alice ialah, okey, apa yang diamalkan oleh keluarga Alice? Amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okey, ini untuk soalan nombor 1. Okey, seterusnya cikgu akan bacakan maklumat yang berada dalam kotak. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur, menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, soalan nombor 2. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Kenapa? Untuk menjimatkan, okey, ini ada jawapan dia. Menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, kita kena potong kata tanya mengapakah. Mula dengan ibu. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga supaya, okey, supaya kamu sambung dengan yang ini. Okey, ini jawapan nombor 2. Okey, seterusnya, maklumat yang seterusnya. Abang sepupu Alice menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Okey, kenderaan awam ni apa? Sebagai contoh, bas atau teksi. Kenderaan awam. Okey, mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Okey, seterusnya, maklumat yang seterusnya. Pakcik Alice menggunakan baja kompos di kebunnya, mengurangkan penggunaan bahan kimia. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4 ni, kamu nampak tak ada gambar apa? Gambar otak ni. Okey, bila ada gambar macam ini sebenarnya soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Ini sebenarnya kamu kena fikir sikit. Okey, setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Okey, setuju ke tak setuju? Okey, kita bersetujulah. Kita cakap, ya, saya bersetuju. Okey, ya, saya bersetuju. Okey, awak salin dekat sini. Saya setuju bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra. Okey, letak titik. Letak noktah. Okey, dia ada bagi soalan lagi satu. Mengapa? Jadi kita kena bagi jawapan dia 2 lah. Okey, mengapa? Hal ini kerana, kita kena cerita pula kenapa kita bersetuju tadi. Hal ini kerana, okey, kamu boleh ambil maklumat dari setiap kotak yang berwarna hijau ni. Hal ini kerana keluarga Alice okey, yang pertama apa? Keluarga Alice
menjimatkan, ni ambil semula soal yang kotak yang pertama ni, keluarga Alice menjimatkan elektrik. Okey, letak koma, menjimatkan elektrik, mengurangkan pencemaran alam dan, letak dan, mengurangkan penggunaan bahan kimia. Okey, itu untuk jawapan nombor 3. Okey, faham? Cikgu ulang semula jawapan nombor 3. Ya, saya bersetuju bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra. Titik. Kemudian kamu tulis, hal ini kerana keluarga Alice menjimatkan elektrik, mengurangkan pencemaran alam dan mengurangkan penggunaan bahan kimia. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Okey, sekarang ni pun soalan kebat. Cikgu nak kamu jawab sendiri apa amalan hijau yang kamu buat di rumah. Okey, kita teruskan. Okey, 4 soalan tadi cikgu nak kamu salin semula dalam buku tulis BM1. Kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 40 dan 41. Tajuknya, bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Seperti biasa, cikgu akan bacakan soalan dahulu. Soalan 1, kawasan lapang itu terletak di mana? Nombor 2, keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Nombor 3, apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Nombor 4, bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Nombor 5, mengapakah mereka mengagih-ngagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Nombor 6, bagaimanakah keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Okey, kita akan baca teks sama-sama dan terus jawab soalan. Okey, gambar yang pertama. Di tempat tinggal keluarga Seha terdapat sebuah kawasan lapang. Okey, soalan yang pertama. Tengok soalan yang pertama. Kawasan lapang itu terletak di mana? Okey, kita kena buang perkataan mana. Kata tanya mana, kamu mula dengan jawab kawasan lapang itu terletak di mana? Di sini. Di tempat tinggal keluarga Seha. Ini untuk soalan nombor 1. Okey, kita teruskan baca. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Dah ada jawapan untuk soalan nombor 2. Keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Dia tanya bila. Okey, sekarang ni kita potong bila. Kata tanya bila, kita potong. Mula dengan jawab. Keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam pada waktu petang. Okey, ini untuk soalan nombor 2. Okey, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Dah ada jawapan untuk soalan nombor 3. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Okey, potong kata tanya apakah. Mula dengan jenis. Jenis sayur yang ditanam oleh mereka ialah kacang panjang, cili dan sawi. Ini untuk soalan nombor 3. Okay, soalan kita baca dulu seterusnya. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Mereka hanya menggunakan baja organik. Okey, dah ada jawapan untuk soalan nombor 4. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Okey, potong kata tanya bagaimanakah. Mula dengan keadaan. Keadaan sayur-sayuran yang ditanam itu segar dan bebas daripada baja kimia. Okey, ini untuk soalan nombor 4. Okey, kita teruskan dengan gambar yang ketiga.
Sayur-sayuran itu akan dipetik dan diagih-agihkan sesama mereka. Para penduduk tidak perlu lagi membeli sayuran. Mereka mendapat sayuran segar dan percuma. Okey, soalan nombor 5 dengan nombor 6. Lihat dekat sini ada gambar otak. Maksudnya soalan ni soalan baik. Kamu kena berfikir sikit untuk menjawab soalan. Okey. Mengapa mereka mengagih-agihkan sayur tu? Kenapa? Sebab dia kan tanam sama-sama. Jadi dia kena agih sama-samalah, sama banyak. Setiap orang mesti dapat sayur. Jadi, cara kamu menjawab, dah potong kata tanya mengapakah, mula dengan mereka. Mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik kerana apa? Kerana sayuran itu ditanam bersama-sama. Okey, letakkan titik noktah. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Bagaimanakah keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Bagaimana mereka menghijaukan alam sekitar? Okey, potong dulu kata tanya bagaimanakah. Mula dengan keluarga. Keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan cara apa? Dengan cara menanam sayur-sayuran di kawasan lapang. Okey, cikgu ingatkan semula kamu mesti menulis mula ayat dengan huruf besar. Di belakang mesti ada tanda noktah dan jawab soalan pemahaman. Jawapan mesti penuh. Jangan jawapan yang pendek. Okey. Seterusnya buku aktiviti muka surat 42. Kita baca dulu soalan. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Soalan nombor 2. Di manakah sampah dibuang? Nombor 3. Mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Soalan nombor 4. Bagaimanakah sampah di rumah kamu dibuang? Okey, kita baca teks. Tajuk, buang secara betul. Okay, cikgu bacakan perenggan yang pertama. Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Okey, dah ada jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Okey, mana kata tanya? Kata tanya ada dekat belakang. Siapa? Kita buang. Mula dengan yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu ialah, okey, kamu kena tulis penuh ya, jangan tulis pendek. Ialah anak-anak Encik Zainal. Okey, ini soalan nombor 1. Okey, seterusnya cikgu bacakan perenggan yang kedua. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah di rumahnya. Okey, dah ada jawapan untuk soalan nombor 2. Di manakah sampah dibuang? Tentulah dekat dalam tong sampah. Okey, potong dulu kata tanya di manakah. Mula dengan sampah. Sampah dibuang di dalam tong sampah. Okey, untuk jawapan nombor 2. Okey, seterusnya. Tong kuning untuk mengisi sampah kering seperti kertas, tin, minuman, botol kosong dan barangan plastik. Okey, tong merah pula untuk mengisi sisa makanan. Okey, soalan nombor 3. Mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Kenapa ada tong kuning? Kenapa ada tong merah? Itu sebab Encik Zainal tak nak sampah kering bercampur dengan sampah basah. Ini sampah basah lah, sisa makanan. Okey, macam mana nak jawab? Potong dulu kata tanya mengapakah.
Mula dengan Encik Zainal. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah supaya apa? Sampah kering tidak bercampur dengan sampah basah. Okey. Seterusnya cikgu bacakan. Sampah sarap di rumah Encik Zainal dibuang mengikut jadual pungutan sampah. Sampah di dalam tong kuning dipungut pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat. Sampah di dalam tong merah pula pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Okey, soalan nombor 4 ni soalan kebat yang kamu kena jawab sendiri. Cikgu nak jawapan kamu. Okey, mula dengan ni, sampah. Sampah di rumah saya, kamu tulis saya. Sampah di rumah saya dibuang. Macam mana sampah di rumah kamu dibuang? Okay, kalau rumah Encik Zainal, mengikut jadual pungutan sampah. Okey, kamu tuliskan jawapan kamu sendiri dekat soalan nombor 4. Okey, itu sahaja latihan untuk hari ini. Jangan lupa untuk menghantar tugasan kamu di ruangan komen Telegram. Terima kasih.